Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ونصره وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعيش إلا يعيش الآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, seterusnya saf kepimpinan masjid yang diketuai oleh Datuk Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa, staf pegawai masjid, seterusnya para muslimin dan muslimat, asatizah, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Sekali lagi sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mengurniakan segala kebaikan kepada kita. Allah memberi keberkatan kepada kita. Allah memberi segala nikmat-nikmat yang terbaik untuk kita, supaya kita dapat menghadapi kehidupan ini dengan sebaiknya. Dan nikmat tersebut akan dipersoalkan oleh Allah Jalla wa'ala di negeri akhirat kelak, apabila kita tidak mempergunakan dengan sebaiknya. Wala nas'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari ini kami akan bertanyakan kembali terhadap segala nikmat yang kami berikan semasa kita berada di atas dunia ini. Mudah-mudahan nikmat tersebut boleh membawa kepada kita ke negeri ataupun ke syurga Allah dan menghindarkan kita daripada azab neraka Allah, insya-Allah. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan mulia telah meninggalkan kepada kita satu pesanan yang sangat penting. Dalam hadisnya baginda menyebut, ittaqullah wa iyyakum bis-sam wa ta'ah walau kana min abdin habasyin man kana ya'shi min ba'di la yarawna ikhtilafan katsira wa iyyakum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin aqdu bin nawajih atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berpesan, dia kata, aku berwasiat kepada kamu dengan satu wasiat, iaitu bertakwalah kepada Allah dan dengarlah dan taatlah, walaupun perintah yang baik itu tentang ketakwaan tadi itu datangnya daripada hamba yang berkulit hitam. Dan Nabi kata lagi, sesiapa yang hidup sesudahku, maknanya zaman selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menjangkakan, Nabi telah memberitahu, bukan menjangkakan, telah memberitahu, karena ianya merupakan wahyu, bahawa kita akan menghadapi perselisihan yang banyak. La yarawna ikhtilafan katsira. Kita akan menghadapi perselisihan yang banyak, corak pemikiran yang pelbagai, akidah-akidah yang bermacam-macam pegangan. Jadi zaman yang Nabi sebut itu sudah berada dan kita sudah berada di dalamnya. Lalu Nabi tidak membiarkan kita terabai-abai ataupun terumbang-ambing begitu sahaja. Lalu Nabi meninggalkan kita dengan satu pesanan, wa iyyakum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Nak selamat pada zaman itu, iaitu zaman kecelaruan pemikiran tadi, perselisihan pegangan dan akidah tadi,
Maka dia kata, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Pegang dia, yakni pegang Al-Quran dan pegang sunnah Nabi itu, pegang sesungguh-sungguhnya Abdul bin Nawajih, maka itulah jalan keluar yang terbaik. Nabi tak sebut kata itu yang terbaik, cuma Nabi kata siapa pegang dia akan selamat. Jadi untuk itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menjadikan hadis Nabi, sunnah Nabi dan juga Al-Quran sebagai tempat sandaran kita untuk kita menghadapi perselisihan yang banyak pada hari ini. Jadi kita jadikan Nabi sebagai pedoman kita, kita jadikan Nabi sebagai pegangan kita, insya-Allah kesemua yang kita buat mesti mendapat restu ataupun redha daripada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalau kita nak Allah sayang ataupun kita tanda sayang kita kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Hendaklah kamu ikut aku, iaitu ikut Nabi. Maka nescaya bila kita ikut Nabi, Allah akan menyayangi kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua berada di kalangan mereka yang mengikut jejak langkah Nabi SAW dan sahabat-sahabat baginda ridwanullah alaihim. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama-tama saya nak minta maaf pada bulan lepas saya tak dapat datang untuk kali yang kedua tu. Jadi saya hanya dapat datang kali yang pertama. Jadi malam ni kita sambung lagi balik. Bulan lepas saya dapat datang. Bulan bila saya tak dapat datang tu tak ingat dah, saya ingat bulan lepas. Jadi malam ni kita sambung kembali pengajian kita dalam kitab Terhumban ke Kawah Syurga, dan kita masih berada di dalam tajuk yang menyatakan tentang kesengsaraan neraka. Kesengsaraan neraka. Neraka ni sebut nama pun neraka pun dah bayang dah boleh tahu dah tempat dia macam mana. Tetapi dalam kitab kita ni dicerita secara detail sikit bagaimana keadaan kesengsaraan dia tu. Kita telah tengok yang pertama dikatakan dalam kitab kita ni, yang pertama orang api neraka ini kekal di dalamnya. Kekal di dalam neraka merupakan kesengsaraan. Kita pergi ke tempat yang kita tak suka, kita rasa Allah lamanya pergi kursus kan, tak suka, tak minat, punyalah nak habis satu slot tu, ya Allahu Akbar. Duk kira tu berapa hari nak habis. Itu dalam keadaan kita boleh kembali balik. Ini kita duduk di dalamnya dalam keadaan kita pun tak tahu bila, maka itu merupakan kesengsaraan. Yang kedua, kesengsaraan yang kedua yang telah kita tengok bersama, iaitu diperbesarkan fizikalnya. Lagi besar dia, lagi dahsyat dia punya azab yang dia terima. Kemudian yang ketiga, penghuni neraka menjadi hitam legam, kan, dan dicacatkan, malah mereka menjadi sangat menakutkan, kan. Hari ini kalau kita tengok orang-orang yang muka pun menakutkan, maka kita pun lari kepada dia. Jadi orang yang Allah bagi macam tu, dia pun rasa rendah diri. Kadang-kadang balik dia mengadu pada Allah lah, pasal lah jadi aku macam ni, aku tak minta, kan. Macam Piramli cerita si bongkok tu kan, dia tak minta pun jadi macam ni kan, mengadu sendiri. Dalam neraka hitam legan dan dicacapkan, maka itu merupakan kesengsaraan. Di atas dunia pun orang yang ada macam tu pun sengsara. Jadi pada malam ini kemudian seterusnya yang keempat, kesengsaraan yang keempat, iaitu rantai-rantai besi mengikat penghuni neraka, menyebabkan neraka ini, ahli neraka ini sengsara dibelenggu, kan, dok kena ikat sahaja. Jadi malam ni kita sambung berkaitan dengan kesengsaraan yang keempat. Baik, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi mudarani insyaallah minal aminin. Baik, kata pengarang kita dalam mentafsirkan mentafsirkan ayat 71 hingga 72 surah Al-Ghafir ini, yaitu idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun, itu Imam As-Sabu berkata, ketika mereka memasuki neraka, tangan mereka diikat di leher, kemudian dibelenggu dengan rantai dan diseret ke dalam air yang sangat panas dalam neraka Jahannam sebelum dibakar.
Masa kita duk baris tu nak masuk neraka tu, pertama tangan kita dibelenggu, diikat. Kita bayangkan banduan kan, berderet turun daripada truk. Kadang-kadang kita berselisih apa tu di penjara Taiping kan, dengan baju lokap dia, dengan baju penjara dia kan, berderet turun, rantai tangan. Kalau kita tengok dalam filem pula, kadang-kadang rantai kaki, hardcore punya penjenayah tu, rantai kaki, rantai tangan, berderet turun. Kita tengok muka mereka, ada mereka senyum. Kan? Kalau kita berselisih dengan mereka di depan penjara tu, ada tak? Kita tengok banduan tu senyum, angkat tangan, lambai-lambai kat kita. Tak ada. Muka, ya Allah Akbar, penuh penyesalan, macam-macam lah bermain di pemikiran. Allah, kalau mau pula aku nak duduk ni, siapa geng aku kat dalam ni, macam-macam lah pemikiran. Ada yang kata mikir dalam hati, silap lah aku buat benda ni. Macam-macam lah pemikiran dia. Kita tengok mereka berderet turun tu kan, dengan keadaan dibelenggu tangan kaki dia. Itu baru kita tengok di dalam dunia tu, yang banduan turun daripada truk ke, daripada bas ke, turun berderet nak pergi ke penjara pun kita tengok, kita boleh bayang macam mana keadaan mereka tu. Itu dunia lah. Tadi saya duduk sembang di depan tadi, pagi tadi duduk sembang dengan salah seorang warden kan. Saya sembang isu-isu semasa lah. Saya kata kami di sekolah lah ni pun bukan dah macam sekolah dulu dah. Dulu boleh lah. Dah ni tak nak buat apa dah kata. Nak tunjuk senyum sikit, nak apa, nak marah sikit tak boleh ke apa. Dia kata kami di penjara pun lebih kurang tu. Dulu penjara orang sebut takut kan. Lah ni penjara lebih daripada pusat orang duk pulang masuk dia kata. Kami di sekolah macam tu cukup tempoh 6 tahun sekolah rendah. Keluar tunggu baru masuk pula dia kata. Susah jadi, tak macam dulu. Dulu kita cikgu tukuk ditakuti apa semua dan sebagainya lah. Jadi saya kata zaman dah berubah dah. Kan? Duk sembang tadi. Nak cerita bahawa apa tu penjara, dia punya institusi penjara tu macam mana. Jadi di sini dia kata lepas dia dibelenggu, kemudian diseret pula dalam air panas yang sangat panas dalam neraka jahanam sebelum dibakar. Seolah-olah macam ayam tu, sebelum kita nak panggang dia, rebus masuk dalam, nak buang bulu dia tu, masuk dalam air panas dulu. Senang nak cabut bulu. Kan? Ayam kita nak tengok semua dia kan, terjun masuk dalam air panas dulu, lepas tu tarik bulu dia buang. Jadi dia kata di sini air panas dan yang sangat panas dalam neraka jahanam sebelum dibakar. Imam Ibn Qasir menyebutkan rantai tersebut dipegang oleh malaikat Zabaniyah. Ni Zabaniyah ini kita kata pekerja malaikat Malik. Malik ni yang penjaga neraka ni, dia punya bos, pengarah dia. Dia punya KPP dia, nanti malam pengarah dia, pekerja dia cukup banyak. Tugasan masing-masing lah. Ya, malaikat ini yang kita dah kenal tu, yang nama malaikat Jibril, Mikail itu dia punya pengarah semualah. Bawah-bawahnya kita tak tahu berapa ramai pekerja dia. Kan? Sebab itu timbul persoalan macam mana malaikat maut boleh ambil nyawa serentak 5-6 orang, sedangkan malaikat maut yang kita tahu malaikat Israel aja lah. Tapi serentak mati macam mana? Itu malaikat itu adalah ketua dia bagi arahan dia. Tugasan dia hanya ambil, tugasan dia mungkin ambil orang yang tertentu aja, para nabi kan, seperti mana dalam riwayat disebutkan dia datang berjumpa dengan nabi sendiri. Mungkin manusia istimewa saja yang ketua pengarah dia turun, kan, hak lain dihantar dia punya orang bawahan lah, orang biasa-biasa bekerja. Tapi tugas mereka tetap mencabut nyawa juga. Tugas mereka mencabut nyawa juga. Tak dapat tidak sampailah dia punya ketika dia. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, sementara kita ada nyawa ni, sementara hayat di kandung badan ni, marilah kita sama-sama. Janganlah kita ambil sambil leka, sambil lewa benda-benda macam ni. Walaupun kita kata kita buat baik dah, tapi jangan lupa dalam perbuatan baik kita juga ada talbisu iblis. Dalam perbuatan baik juga kita ada tipu daya iblis. Syaitan ini dia lari sat masa kita angkat takbir tu dia lari. Sebab itu kalau tuan tengok dalam kitab Fathul Mu'in kan, Fathul Mu'in, fadilat 27 darjat yang kita dapat tu, dia kena buat ke semua tu baru dapat 27. Antaranya mesti angkat takbir awal, awal angkat takbir dah, supaya takbir kita itu menyebabkan syaitan lari. Tapi kalau kita lari belakang-belakang masbuk apa semua, dia tak dapat tu. Antaranya beberapa mendapatkan soft yang awal, nak dapat 27 tu. Jadi bila kita ada kesempatan Allah bagi ruang masa untuk datang awal ke masjid, itu satu nikmat lah.
Tak semua orang dapat datang awal. Ada orang kelang kabut balik, buat kerja tu, buat ini, kalut-kalut mai ke masjid tu pun tak dan kadang-kadang. Tapi ada orang, ada Allah bagi kelapangan datang awal. Jadi gunakanlah kesempatan itu untuk meraih 27 darjat tu. Mungkin hakkan macam saya ni mari lambat, tak dapat 27, dapat 25, 26, 24, 23. Tapi hak dapat peluang awal tu mari awal. Dia jawab azan, dia masuk dengan langkah kaki kanan, dia berdoa, dia datang awal menunjukkan syiar kepada orang lain. Dalam kitab Fathul Mu'in kan disebutkan. Jadi kita kadang-kadang kita rasa benda tu tak kesampingkan. Asal mari masjid okey. Kan? Asal masjid okey. Kita kena ingat Nabi SAW dia tegur orang sembahyang. Kan? Farji' salata fa innahu la salata lah. Ulang balik sembahyang kamu kerana kamu tak sembahyang. Kalau kita fikir balik, boleh tak orang tu jawab, Allah Nabi, asal aku sembahyang dah lah. Kan? Nabi kata, pasal kalau kita kata secara logiknya, pasal apa Nabi tak pergi tegur orang munafik, pergi cari orang tak sembahyang kat luar. Aku yang sembahyang ni pula hang pergi kalau. Macam itulah. Kadang-kadang kita fikir kita tegur orang yang mari masjid tu bukan maknanya kita tak suka dia datang ke masjid. Bila kita cakap tu dia kata apa? Asal mari okeylah tu ustaz, okeylah tu. Kita bukan isu dia. Isu dia ialah kesempatan yang dia ada itu diberi oleh Allah itu. Kita yang tahu sikit nak beritahu kat dia, jangan disia-siakan. Tak ramai yang dapat kesempatan macam tu. Sebab tu Nabi bila dia tengok orang tu mari masjid sembahyang, Nabi suruh ulang balik. Kalau kita kata apa Nabi duk pergi kacau orang dah sembahyang dah. Tapi Nabi nak orang yang dah datang ke masjid mendapat sebenar-benar fadilat yang disediakan oleh Allah. Bukan sekadar mari bila sejuk banyak mari. Kan? Inna solata tanha anil fahsya itu wal munkar itu dia tak dapat. Tafdalu min salati fazri bi sab'in wa darajah itu bi sab'in darajah itu dia tak dapat. Jadi Nabi dia nak macam tu juga sembahyang, tapi salah sembahyang dia kata farji' fa innahu la salata lahu. Ulang balik kerana kamu tak sembahyang atau sembahyang kamu tak betul, tak sah. Jadi gitulah kita nak ceritakan bahawa kesempatan yang Allah bagi ini sebelum diambil melalui kematian kita, maka di saat itulah baru kita akan menyesal. Tuan rujuk dalam surah As-Sajdah. Idzil tara mujrimu nanakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kan? Pada hari itu kamu akan dapati orang-orang yang bersalah ini menyesal dengan menundukkan kepala. Orang-orang yang bersalah ni, termasuklah kita yang rasa bersalah tak menggunakan peluang keemasan ini, akan menundukkan kepala di hadapan Allah. Boleh rujuk dalam surah As-Sajdah yang kita dah baca tiap pagi tu, pagi Jumaat. Kan? Ru'usihim 'inda rabbihim, bertunduk kepala, macam-macam nak fikir ni, apalah Tuhan nak katakan aku ni. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, pendengaran kami, penglihatan kami, boleh tak kembalikan balik kepada kami. Kan? Inna muqinun, kami nak jadi manusia yang beriman. Kami nak buatlah, tak naklah mensia-siakan waktu yang kami ada ni. Kita tengok tuan-tuan. Tapi waktu di sana kita akan tengok tunduknya kepala kita di hadapan Allah sampai duk fikir, Allah kenapalah, kena pula jeling jiran sebelah dah langkah dah masuk ke syurga. Kita kena tahan dengan Tuhan lagi. Sabar dulu kejap, belum lagi giliran. Perasaan tu tak dapat nak bayangkan. Waktu itulah kita kata inna muqinun, kami nak kembali balik ke dunia, kami yakinlah apa yang kamu janjikan. Sebab masa kita di dunia biasalah, kan? Biasalah kita memang realiti kita macam itulah. Kita tak kisah. Tak kisah macam-macam kita punya alasan yang kita bagi untuk menjadikan kita ini sentiasa berada di pihak selamat. Padahal hakikatnya yang sebenar kita berada di zon kecemasan, tapi dia kata tak apa dah lagi, kan? Jadi kesempatan itu tuan-tuan, sebelum kita diseret di dalam api neraka, maka lebih baik kita gunakan kesempatan itu sebaiknya. Allah berfirman,
khuzuhu faghulluh thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuh. Lalu diperintahkan malaikat penjaga neraka, tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia. Tangkaplah mereka yang berdosa itu, belenggu, ikat dia, tambat dia. Kemudian bakarlah dia di dalam neraka jahim. Bakarlah dia di dalam neraka jahim. Selain itu, masukkanlah dia ke dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta dengan membelitkan di badannya. Kita bayangkan tuan-tuan, masuk dalam neraka, duduk dalam lingkaran itu mungkin duduk dalam penjara, dalam sangka yang kecil, dengan kadang rantai membelit badannya. Surah Al-Ahqaf ayat 30-32. Sebab itu dalam Al-Quran ni tuan-tuan, Masya Allah, kalau kita baca dengan betul-betul tadabbur, saya rasa tak tahulah, tak menangis saja sangat. Cuma menjadi persoalan pasal apa kita tak menangis baca Al-Quran, kan? Kalau kita fikir balik, tak mana silap kita, kan? Termasuk saya lah saya kata ni, kan? Tak mana silap kita. Kita tak terasa apa-apa pun daripada Al-Quran. Tetapi kita heran, pasal apa kita terasa bila tengok filem Bobby, kan? Filem Ustaz Bobby. Menangis kan? Waktu mereka dipisahkan naik kereta api. Kenapa kita rasa begitu sedih tengok filem Sanggam? Terasa dia marilah hati, kan? Menangis. Tengoklah saya tengoklah Facebook, kan? Yang apa tu, kumpulan tobat tu Maharaja Lawak, bila Bel Ngasri kata dia berlakon pada kecil tapi tak dapat anugerah, netizen menangis dalam Facebook. Kan? Saya kata macam manusia ni, kan? Menangis dalam Facebook. Kenapa? Menghayati. Begitu juga dengan filem-filem Ustaz tadi itu, kita menangis kerana kita menghayati. Kita tengok sekali tak puas hati, kita ulang tengok kali kedua. Tak faham lagi, kita cari seni kata, sebab seni kata di bawah, kan? Kita cari, ulang lagi, beli, sewa pita video. Zaman dulu tape video, RM2.5 je satu filem seminggu, kan, di kedai. Lah tak ada ragut, kan? Zaman saya sempat ke lah, cari tape pula sewa, nak ulang tengok. Saya teringat zaman kita duk main kaset dulu, ingat tak? Beli kat pasar malam, dalam kaset tu ada seni kata lagu. Seni kata, kan? Dalam kaset tu dia buka, dia punya kulit kaset tu, dalam tu ada seni kata dia. Kita baca di situ. Dulu pula kadang-kadang tulis di kertas tu, di buku lagu. Nampak kita usaha untuk mendapat kefahaman, nak dapat dia punya feel, dia punya sesuatu benda itu. Al-Quran kita tak berusaha ke arah itu untuk mendapat feel dia. Kita hanya sekadar baca, kita tengok sekali imbas habis, kan? Tapi kalau kita mendapat feel dia tu, Allahu Akbar, kita tak nak bayang, kan? Sebab tu dalam Al-Quran ini ada basyir, berita gembira untuk mereka yang taat. Ada nazir, berita yang menakutkan untuk mereka yang buat maksiat. Sebab tu kita tengok dalam Al-Quran, lepas dia cerita syurga, dia cerita neraka. Ataupun dia cerita neraka dulu, lepas tu cerita syurga. Dalam surah Sajadah pun macam tu juga, kan? Mula-mula dia cerita dulu orang yang baik. Tatajafa junubuhum 'anil madaji, semua tu dia cerita tentang wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat, itu semua orang yang baik. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kemudian dia cerita pula tentang orang jahat, tentang orang fasik yang mana tempat mereka dalam neraka. Dalam surah Al-Fath pun macam tu juga, kan? Innal munafiqi wa yudkhilun al-jannah wa yudkhilul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dimasukkan orang yang beriman apa semua dalam syurga. Lepas tu wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Kemudian diazab pula orang musyrikin, lelaki dan perempuan, orang munafik lelaki dan perempuan. Tengok dia cerita benda yang baik, kita dengar yang tengah sembahyang dengar, rasa motivate pada kita untuk buat baik. Dengar pula bab neraka ni, dia rasa macam perasaan takut dan gerun.
Itu dia punya antara i'jaz, kehebatan dalam Al-Quran. Tapi oleh kerana kita tak, bukan kita tak baca, kita baca, tapi oleh kerana kita tak berusaha untuk menggali dia, sekadar-kadar lebih tentu je. Padahal Quran ni dia kata menjadi mainan kita jugalah, hari-hari kita baca, kita dengar, tapi dia tak mari feel itu. Dia tak ada feel dia. Dia tak sama ingatan feel dia macam kita tengok filem-filem yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita dapat feel Al-Quran itu, kita dapat merasai dia tuan-tuan. Sebab itu kita tengok orang baca Quran, sahabat-sahabat Nabi, dia baca janggut menangis. Kan? Sayyidina Osman dia baca sampai menangis. Sampai tak sedar rupanya dah masuk juzuk ke-12 dah baca. Sebab dia duk macam berminat nak tengok apa akan datang, cerita akan datang apa dah. Dia berminat. Tapi kita baca 2 muka surat, oi lama dah ni. Kita rasa lama dah. Sebab kita hanya baca macam tu. Sebab tu sesekali tadaburlah dengan Al-Quran. Dia caranya tuan-tuan duduk seorang-seorang, ambil Al-Quran yang ada tafsir tu, baca sekejap, lepas tu bayangkan. Datangkan perasaan tu. Jangan lu baca depan orang ramai ataupun baca dalam sambil tengok TV, dia tak jadi. Dia kena duduk baik yang tengah malam, bangun tengah malam baca, bayang, dia akan dapat fitnah. Baik, seterusnya malaikat mengumpankan mereka ke dalam kawah neraka. Mereka menggelegak di dalam air tersebut dan dimasukkan kembali ke dalam api. Dia rebus dalam air itu, direbus, kemudian masuk pula dalam api. Kemudian dibelit dengan rantai sepanjang 70 hasta dengan belitan yang tidak akan terlepas, dibelenggu. Dan dalam ayat tersebut Allah menggunakan kalimah khuzu, iaitu ditujukan kepada penjaga neraka Jahannam. Kemudian faghullu, iaitu ikat dia dan jangan dibiarkan terlepas. Khuzu ini maksudnya pengawal-pengawal neraka. Allah perintahkan kepada pengawal-pengawal neraka, para malaikat Zabaniyah tadi itu, lalu cari tiap-tiap orang penghuni neraka ni, ikat dan jangan biarkan terlepas. Dia cari seorang demi seorang, ikat, tambah, belik dengan 70 hasta, dibiarkan situ. Tak terlepas kita punya ikatan itu. Dia ikatan itu bukan ikatan manusia yang mana boleh ada skill membukanya, tapi ialah ikatan daripada malaikat Zabaniyah, iaitu di antara pengawal-pengawal neraka. Jahim, Jahannam, Hutamah, Hawiyah, ada pengawal-pengawal dia sendiri. Jadi mereka ialah yang ikat kita. Al-Aufi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, rantai tersebut dibelit masuk dari dubur dan keluar melalui lubang hidungnya. Tuan-tuan, saya pun tak boleh nak bayangkan macam mana azab dia tu. Kan? Masuk daripada dubur dan keluar melalui lubang hidungnya hingga tidak dapat berdiri dengan 2 kaki dan menggeletar kerana sakit. Insyaallah wa tabarakallah wal a'yazubillah lah kita daripada itu. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna rusasatan misla hadhihi wa asyara ila mithli jumjumati ursilat minas sama'i ila al-ard wa hiya masiratu 500 sanah la balaghatil arda qabla al-lail walau annaha ursilat min ra'si silsilah la sarat 40 kharifan lail wan nahar qabla an tablugha aslaha aw qa'raha." Jika benda seperti ini, yakni sambil baginda menunjukkan di bahagian belakang kepala baginda, sambil menunjukkan di bahagian belakang kepala baginda, dilepaskan dari langit ke bumi, maka tempoh jarak masa perjalanannya adalah 500 tahun lamanya, akan sampai ke bumi sebelum malam. Sedangkan jika dilepaskan daripada atas rantai, maka memakan masa selama 40 tahun siang dan malam untuk sampai ke dasar atau jurang-jurang neraka. Nak cerita, rantai yang nak belik itu, kalau dia tunjuk daripada masuk belakang itu, nak jatuhkan balik, makan masa, nampak? Dia kata makan masa 40 tahun siang dan malam untuk sampai ke dasar atau jurang-jurang neraka. Kita bayangkan sini, Nabi sebut 500 tahun dan 40 tahun ini, adakah 500 tahun, 440 tahun siang dunia, masa dunia, atau masa di negeri akhirat?
Ada ulama berbagailah, ada pendapat kata itu masa dunia kerana Nabi nak bagi orang faham cerita bab dunia menggunakan tamsilan dunia. Ada ulama kata tak, ini masa akhirat. Kalau masa akhirat 500 tahun tuan-tuan, tak tahulah kita nak kata macam mana. Kan? Cuma yang menjadi masalahnya ialah kita masuk di situ dalam keadaan selama-lamanya ataupun dalam tempoh yang kita tak tahu berapa lama. Kan bila kita masuk dalam neraka, orang Islam ni akan dikeluarkan juga pergi ke syurga. Cuma kita tak tahu berapa tempoh, berapa lama hukuman yang kita akan dapat. Kalau dimaklumkan, kalau zaman dunia ni dimaklumkan, hakim ketuk je dia punya tongkat dia tu, anda dihukum penjara 80 tahun. Kita pun kira siang satu tanda, malam siang tanda, dapatlah cukup 80 tahun keluar. Tempoh ada tu sekurang-kurangnya boleh kita menunggu, mengetahui kita punya tempoh habis kita punya hukuman tu. Tapi di dalam neraka dia tidak maklumkan kita bila kita akan keluar. Kalau kita tengok dalam Imam Al-Qurtubi kata tak maklum. Cuma bila sampai masanya malaikat akan maklumkan, okey, hukuman dah tamat, silakan ke syurga. Sebab itu disebutkan dalam riwayat Imam Muslim kata, orang terakhir keluar daripada neraka. Orang terakhir sebab dia pun tak tahu berapa lama dia dalam neraka. Jadi dia kata kat malaikat, ada lagi ke tempat untuk aku di dalam syurga? Kan? Dalam Imam Muslim dia kata, ada lagi tempat untuk dia. Kerana dia rasa dialah penghuni terakhir daripada orang Islam yang keluar daripada neraka. Hukuman yang dia dapat, wallahu ta'ala alam berapa lama. Hal lain semua dah keluar dah. Sampai dia kata, ambillah tempat aku orang ambil. Kan? Rupa-rupanya yang dia dapat itu pun dah saujana mata memandang. Itu kira penghuni, bekas penghuni neraka tu dapat yang saujana mata memandang. Kita yang buat baik ni insya-Allah lah, mudah-mudahan Allah bagi yang terbaik. Tapi terpaksalah kita kena berkorban dengan susah dan payah sikit. Sebab itu dalam Penawar Bagi Hati, dalam Bulughul Maram disebutkan bahawa sunat nawafil, kan? Sunat nawafil 12 rakaat dibina rumah dalam syurga. Kemudian dalam tu juga disebut 10 rakaat pun dibina juga rumah dalam syurga. Tapi yang dibina rumah ini sunat-sunat yang muakkad sahaja, iaitu sebelum Zuhur 2, selepas Zuhur 2, ataupun sebelum Zuhur 4, lepas Zuhur 2, atau kemudian lepas Maghrib 2, kemudian lepas Isyak 2, kemudian lepas Zuhur 2. Hak lain tu ghairu muakkad, nak buat tak apa, buatlah, tak ada masalah. Tapi yang Nabi sebut dalam hadis berkaitan dengan 10 ataupun 12 rakaat itu, maka dapatlah ia akan istana di dalam syurga. Kata ulama, istana itu masuk istana lah, rumah lah. Ada ulama masuk istana ini adalah penghormatan tertinggi yang Allah bagi kepada penghuni syurga yang melaksanakan sunat nawafil tadi. Bentuk penghormatan adanya dikatakan diberi peluang kita untuk mendampingi ataupun berjiran dengan Nabi. Antaranya dikata penghormatan yang diberikan ialah kita dapat duduk dengan sebaris para syuhada. Ada kata penghormatannya ialah kita dibenarkan untuk bergerak bebas ke mana-mana sahaja. Ada kata kita diberi penghormatan dengan boleh bagi syafaat kepada adik-beradik kita yang duduk dalam neraka. Macam-macam lah pandangan tentang penghormatan, tentang rumah tadi tu. Ada kata istana betul, rumah betul, kan? Tapi kalau saya fikir balik, kalau rumah betul-betul, ada orang jumpa dia kata apa? Allah, saya tak dapat rumah, kata Ustaz, yang penting masuk syurga, dia kata. Kan? Dia jadi malas dah. Aku dapat masuk syurga pun cukup lah. Sebab tu saya kalau lebih, saya lebih suka kepada penghormatan tu. Penghormatan yang Allah bagi. Taklah macam yang dia kata hadis Nabi, siapa yang perempuan benarkan suami dia kahwin lagi dapat payung emas tu kan. Bukan ada hadis pun. Bukan tak ada hadis payung emas tu. Maksud payung emas itu bukan kena payung, kan? Kita nak bayang payung emas itu kena payung. Dia adalah penghormatan kerana dia telah mengorbankan perasaan dia di atas dunia ni. Dia telah mengorbankan, bukan benda yang senang, kan? Jadi daripada itu, pengorbanan dia itu Allah balas dengan satu penghormatan. Macam mana kita tengok
Raja-raja, orang besar bila dia turun daripada kereta, siap kena payung. Bukan payung daripada emas pun, payung hak biasa je kan. Tapi mahal lah. Tapi bukan emas pun. Cuma kena payung itu sebab apa? Penghormatan kepada dia kerana dia VVIP. Kita ada orang payung. Kan? Masuk pintu pun tak boleh. Kena masuk pintu khas untuk orang awam biasa. Jadi penghormatan itulah yang dimaksudkan. Kenapa? Kerana orang yang buat nawafil ini bukan senang. Kita nak buat nawafil ini bukan senang. Tengok kita setengah orang, minta maaf bukan saya kata orang tua, tengok setengah orang. Dia buat qabliyah maghrib, ada setengah masjid dia buat. Dia tak buat ba'diyah maghrib. Sedangkan ba'diyah maghrib itu yang muakkad. Dia buat qabliyah isya, dia tak buat ba'diyah isya. Sedangkan ba'diyah isya itu adalah muakkad. Mari ke sembahyang subuh. Orang sembahyang subuh qabliyah ni sunat fajar, dia tak buat. Kan? Maknanya orang hak buat ini benda itu memerlukan pengorbanan. Kadang-kadang kita kalau nak pergi tempat lain, tertinggal kita punya sunat nawafil. Pengorbanan itu dibalas oleh Allah Jalla wa'ala melalui penghormatan, sama ada rumah ataupun istana tadi itu, ataupun penghormatan macam saya katakan tadi itu. Itu Allah Ta'ala alam lah yang sebenarnya ini pandangan-pandangan ijtihad sebagai ulama lah dalam mentafsirkan hadis tersebut dan mensyarahkan hadis tersebut. Tapi nak cerita, nak raih dia tu terpaksa perlukan dengan pengorbanan. Kita tengoklah sahabat-sahabat Nabi, mereka berkorban, bukan kecil-kecil anaknya korban. Kan? Talhah berlindung belakang dia kerana nak menyelamatkan Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari bagi rumah untuk Nabi duduk. Bukan senang. Bukan satu benda yang kita kata boleh mudahnya tu je. Terpaksa melalui dengan pelbagai susah dan payah untuk meraih penghormatan di sisi Allah apabila dalam syurga itu. Tapi kalau kita ada ambil tak kisah, ini pula tempat kita neraka. Kan? Walaupun kita kata kita ni Islam, kad Islam tu ada, syahadah kita masih ada, tapi kita masuk sana dulu, itu bukan tempat yang boleh di main-main macam R&R singgah tak singgah kejap tu, kan? Dia itu satu benda yang cukup menyeksakan. Sebab itu saya sebut kan, selalu dalam sebut antara 5 golongan ini seorang je, satu golongan dia yang masuk syurga secara terus tanpa ke neraka. 3 dalam agama Islam, 1 bukan Islam. Yang masuk ke neraka syurga betul-betul adalah muslim yang sebenar-benar muslim, mukmin yang sebenar. Zalim ke neraka dulu, fasik ke neraka dulu, munafik. Kalau munafik amal lah, bukan munafik akidah lah. Akidah memang habis lah. Munafik amal, dia ke neraka dulu. Kafir memang dah tentu ke neraka lah. Yang kafir itu mungkin jauh pada kita. Yang kita dah risau zalim, munafik dengan asi, kan? Yang tu yang kita risau, takut ada dekat kita. Maka kita akan ke neraka dulu. Kita dapatlah seperti mana yang kita mengaji dalam kitab kita ni. Semua tu kita akan dapat. Lepas tu selesai, baru kita keluar pergi ke syurga. Kalau boleh kita tak mau dah singgah di sini. Ini tempat yang sangat menakutkan. Kita pergilah terus ke syurga. Tapi nak dapat muslim yang sebenar itu ada 7 lah, ada 5 lah syarat dia, kan? Ada 5 syarat untuk orang mendapatkan muslim yang sebenar tu. Apa tu? Dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. 1. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. 2. Perkara-perkara lalai, solat dia khusyuk. Perkara-perkara lalai dia tak mau. Banyaklah perkara-perkara yang melalai kan. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Zakat sama ada wajib ataupun sunat dia buat. Tak senang benda-benda macam tu. Walladzina hum li furujihim hafizun. Marwah dia, penghormatan diri dia jaga. Macam Nabi sebut kepada orang perempuan kan, orang perempuan muslimat. Nabi kata, "Idza sallaita mar'ata khamsaha wa sammat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'ati zawjaha qila laha." Kata kat dia, kata Nabi, udkhulul babal jannata syi'ta. Apabila seorang perempuan itu ataupun isteri kita itu solat 5 waktu,
puasa bulan Ramadan, menjaga maruah dan kehormatan diri, mentaati suami, kata Nabi, bagi tahu dekat dia, masuklah mana-mana pintu syurga yang ia suka. 4, simple je nampak. Hakikatnya senang tapi payah, sama tapi tak serupa. Nampak simple, tapi nak dapat 4 yang Nabi sebut itu memerlukan muhasabah dan juga peperangan melawan nafsu dan emosi kita. Sebab itu bila Allah bagi syurga itu, masuklah mana-mana pintu syurga yang ia suka, khusus untuk muslimat, bukan untuk kita. Kita kena pilih geng kaki puasa, pintu Ar-Rayyan. Geng kaki solat sunat, geng pintu solat. Geng jihad, pintu jihad. Perempuan, masuklah muslimat, masuklah mana-mana pintu syurga. Buat itu 4 perkara, tapi benda itu sangatlah susah. Sebab itu dalam surah Al-Mu'minun tadi, iaitu dia kata menjaga maruah diri. Kan? Lepas tu seterusnya pada wali amanatihim wa ahdihim ra'un. Pegang janji, pegang amanah, bertanggungjawab terhadap apa yang dipertanggungjawabkan kepada dia. Maka masuklah dia, maka tergolonglah dia ulaika humul warisun. Allah kata dalam surah Al-Mu'minun tu, ulaika humul warisun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang bakal mewarisi syurga Firdaus, syurga yang tertinggi sekali dalam hierarki syurga yang ada. Kalau neraka yang terendah sekali, dia tak bagi tertinggi. Neraka yang, kalau syurga Firdaus, syurga yang paling nikmat. Kan? Kalau neraka yang paling teruk, iaitu Jahannam. Kalau syurga Firdaus yang paling tinggi. Tapi nak dapat itu tu dah, nak kena buat semua tu. Bila buat itulah, barulah Allah datangkan kasih sayang. Kalau kita ambil tak kisah, silap-silap kita masuk ke sini pula, iaitu diseret dengan muka dia, dicelup dalam air panas, kemudian dibelit dengan rantai. Itu pun tak lalu juga kita nak hadapi. Jadi kok mana pun kita punya pilihan ada. Sama ada kita nak jadi ahli syurga dengan kita mengorbankan sedikit sebanyaklah kehendak dunia kita ni, nafsu kita, ataupun kita menjadi ahli neraka walaupun tak masuk selama-lamanya, tapi masuk sekejap. Itu juga pilihan kita. Sebab kita ada nafsu, tuan-tuan. Tak boleh tak payah nak kata siapa lah. Nafsu. Malaikat dia tak ada nafsu. Kan? Malaikat dia tak ada nafsu kejahatan, dia buat baik je. Si iblis syaitan tu pula, nafsu kebaikan dia tak ada, dia kerja buat jahat je. Kita Allah bagi duk ada semua tu. Dan kita kena mujahadah. Mujahadah ni bukan satu benda yang senang. Macam kita rajin mari ke masjid kan. Bukan mari hari ni lepas tu seminggu hilang. Kata orang apa, renew lesen. Kan? Dia kena mari hari-hari. Sembahyang 5 waktu tiap-tiap hari. Tu pun nasib baik umur kita 60 hingga 70 je. Kalau 950 tahun, hari-hari kena mari sembahyang, agak macam mana tuan-tuan? Kalau kita zaman Nabi Nuh kena sembahyang hari-hari 950 tahun. Ini kita baru masjid tak sampai 10 tahun, baru je sedar. Kan? Tu pun duk bunyi lama dah aku nak sembahyang ni. Bunyi lama dah, baru tak sampai 10 tahun. 950 tahun mereka beribadat. Kan? Lagi dahsyat daripada kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila Allah bagi peluang, kita ambil sebaiknya. Kalau tidak, nasib kita takut menjadi seperti mana yang dikatakan dalam kitab yang kita baca. Firman Allah dalam surah Al-Muzammil. Firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-12. Inna ladaina ankalan wa jahima. Kerana sesungguhnya di sisi kami disediakan untuk mereka belenggu-belenggu dan neraka yang menjulang-julang. Walaupun bersungguh-sungguh kita untuk cuba gambarkan. Tengok pengarang kita pun dia kata apa? Walaupun bersungguh-sungguh kita cuba untuk gambarkan kesengsaraan di dalam neraka. Kita tak boleh nak kata dah, nak bayangkan macam mana Allah sediakan azab ni. Bersungguh-sungguh kita cuba nak bayangkan ni. Hakikatnya
ia jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita bayangkan. Hak kita baca ni pun tuan-tuan rasa dahsyat dah. Kalau di dunia tak apa, kita berakhir dengan kematian. Di sana tak ada mati. Kadang-kadang kita jaga tidur, bangun tidur kan. Saya dah selalu kan, bila kita ada masalah, bila kita bangun tidur, teringat ke masalah tu, Allah tak selesai lagi. Macam itulah. Di neraka jaga-jaga, Allah ada lagi pada esok mari, pada sengsara. Dia mari hari-hari. Dunia berakhir dengan kematian. Dia kata, walaupun macam tu, hakikatnya dia lebih dahsyat daripada apa yang kita bayangkan. Menyebut dengan kata-kata memang tidak terkata. Jika kita gambarkan dengan tulisan memang tidak tertulis. Ulama berkata, dahsyat dan ngerinya azab api neraka ini hinggakan apabila ditunjukkan keadaan neraka, pecah biji mata orang yang akan dicampakkan ke dalamnya. Tengok neraka sudah pecah biji mata. Tahap ketakutan yang tidak dapat dikategorikan memang yang teramat sangat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara tentang neraka, baginda akan menangis teresak-esak. Rasulullah, tuan-tuan, Rasulullah maksum, khairul anam, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, kan, maksum daripada dosa. Tu pun dia menangis teresak-esak tentang membicarakan tentang neraka. Khalifah Umar Abdul Aziz apabila bercerita tentang neraka terus pingsan. Tonton baca kisah Gubernur Amir Al-Jumahi. Kisah dia. Sebulan sekali dia akan pingsan. Kan? Sebulan sekali dia ada 4 benda dia akan buat. Antaranya adalah pingsan. Rupa-rupanya sebulan sekali bila dia teringat pasal neraka dan dosa, dia punya takut tu sampai dia pingsan. Gubernur Herat, kata silap saya, Herat di Syam lah, di sebelah Syam. Dia sebulan sekali dia akan teringat tentang neraka, tentang dosa dia akan pingsan. Sampai 100 sekali sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi tapi takut dengan azab api neraka. Begitu juga dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Tiap-tiap hari dia pergi jumpa Huzaifah Al-Yaman. Kerana Huzaifah Al-Yaman ni pemegang rahsia. Nabi ada beritahu kat dia tentang nama orang munafik kat Huzaifah. Jadi Sayyidina Umar ni dia takut nama dia tersenarai. Hari-hari pergi tanya bisik dia, ada tak nama saya? Hari-hari pergi jumpa, ada tak nama saya? Takut termasuk dalam senarai nama yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada Huzaifah bin Yaman tu. Tuan-tuan bayangkanlah dengan kita, kan? Bila kita mari masjid sikit, tak rasa lah, kan? Saya kata tak rasa lah. Sayyidina Umar, yang mana kalau kita baca kisah dia, 2-3 ayat Al-Quran turun kerana Sayyidina Umar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin itu, tuan-tuan, dalam ayat surah Al-Mu'minun tu, summa khalaqnal nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah tu, fatabarakallahu ahsanul khaliqin itu kata-kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila dia dengar ayat Al-Quran tu, terus dia cakap fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah yang telah menciptakan sebaik-baik kejadian. Allah dengar kata-kata Sayyidina Umar itu, terus Allah sambungkan perkataan itu menjadi wahyu. Sehebat Sayyidina Umar tu. Tu pun dia takut nama dia termasuk dalam orang-orang munafik. Kita bayangkan keadaan diri kita ajalah, kan? Kita pakai muhasabah lah. Bagaimana keadaan diri kita yang kadang-kadang merasa selamat daripada neraka. Sebab tu saya sebutkan dalam kuliah muslimat, bila sebut maksiat, kita kata nu geng hak buat benda yang tak baik bila sebut maksiat. Kita lupa maksiat juga berlaku kepada orang yang buat baik. Perkara jahat juga berlaku pada orang yang buat baik. Maksiat kita macam itulah. Zalim, kan? Bila sebut zalim, kita dok faham zalim, orang buat zalim lah. Kita juga zalim apabila Allah bagi peluang kita tak ambil peluang tersebut. Maksiat kita kadang-kadang kita tak mengikut sunnah Nabi yang sebenar. Perkara-perkara bid'ah yang mungkarah itu, bid'ah yang mungkar kita pulung. Saya ada orang mesej kat saya, tuan-tuan, mesej kat saya minta duit
nak buat tahlil untuk tuan rumah dia yang meninggal. Saya kata Allah, tahlil tu tak apalah, tapi dia puluh nak buat tahlil sampai minta duit kat orang. Tolonglah dermakan kepada saya untuk saya buat tahlil kepada tuan rumah. Seolah macam tahlil tu dah jadi wajib dah. Sedangkan tahlil tu dah khilaf macam-macam dah. Kalau nak buat, ada duit buatlah, tapi janganlah sampai berhutang kat orang untuk buat tahlil. Nampak? Kita rasa macam kita betul, kita berada di atas jalan yang benar, sebenarnya kita telah dibelit oleh iblis. Kita kena hati-hatilah jadi macam tu. Baik. Dan seterusnya apabila tersedar, menggeletarlah seluruh tubuhnya, betapa takut, bimbang dengan keadaan yang berlaku dalam kehidupan mereka. Okey, habis berkaitan yang perkara yang keempat tadi, iaitu kesengsaraan yang keempat. InsyaAllah, tak lama lagi lah, minggu depan kan, kita akan jumpa pula, iaitu Allah enggan melihat mereka. Kan ada disebut salah satu la yanzurul azza jalla yaumul qiyamah al-aql walidah wal mar'atu mutarajjilah kan, wad dawayuk kan. InsyaAllah kita akan tengok wad dayuf kan. Allah tak pandang. Ini pun ada perbincangan juga. Apa maksud Allah tak pandang? Adakah kita masuk dalam syurga, Allah tak nampak kat kita? Ataupun maksud tak pandang ni, kita tak masuk ke dalam syurga, kita duduk dalam neraka. Itu pun ada maksud juga kan, ada perbincangan juga. InsyaAllah kita akan tengok pada perjumpaan kita yang kedua nanti, iaitu Allah enggan melihat mereka. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati kita dan Allah jadikan pertemuan kita ini penuh keinsafan dan dapat kita sama-sama mempertingkatkan amal ibadah kita sementara peluang dan ruang yang Allah bagi ini dengan sebaiknya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Minta maaf atas sebarang kekurangan dan kesilapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'al warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin, zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala